dan salam sejahtera. Pada video kali ini, saya Siti Rosnani binti Saad yang memegang kad matrik di 2019-1089343 selaku moderator anda pada kali ini akan membincangkan berkaitan dengan pembelajaran berkhidmat adalah kaedah pembelajaran yang mampu untuk menghasilkan pelajar yang dapat menghayati pengalaman melalui pembelajaran service learning ini. Jadi, dan pembelajaran berkhidmat bukanlah. Persoalan ini akan diajukan kepada pihak panel untuk menjawab segala persoalan berkaitan dengan service learning. Soalan yang pertama yang saya ingin ajukan kepada panel saya pada hari ini iaitu saudari Fong Yang Chi berkaitan dengan service learning. Service learning merupakan, bolehkah saudari berkongsikan apakah pendapat saudari berkaitan dengan kefahaman saudari berkaitan dengan service learning? Salam sejahtera, nama saya Fong Yan Chi daripada pelajar semester 4 ISMP Moral dan nombor kad matrik saya adalah D201910894344. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator kerana sudi menjemput saya untuk berkongsikan tentang pengalaman pembelajaran berkhidmat di dalam sesi ini. Pada pendapat saya, service learning ataupun pembelajaran berkhidmat merupakan satu subjek yang sangat berguna dan bermanfaat kepada masyarakat. Hal ini kerana service learning membawa manfaat kepada masyarakat. Sebelum itu, kita kena tahu apa yang terjadi di dalam sesebuah masyarakat dan apakah masalah yang mereka hadapi. Sebagai contoh, di sebuah taman perubahan berdekatan dengan universiti, contohnya Taman U di Tanjung Malim, kelihatan kotor dan tidak ceria. Oleh itu, pelajar-pelajar yang pernah mengambil subjek service learning boleh merancang dan melaksanakan aktiviti di dalam taman perumahan ini supaya taman perumahan ini kelihatan ceria dan bersih, kerana persekitaran yang bersih akan mewujudkan satu suasana yang ceria, aman dan damai. Atas perkongsian pendapat saudari berkaitan dengan service learning yang banyak memberi kelebihan kepada kita apabila kita menyertai, di samping banyak pengalaman yang kita dapat apabila kita menyertai program service learning ini. Jadi, soalan yang kedua yang saya ingin bertanyakan kepada saudari iaitu selaku panel saya pada hari ini berkaitan dengan setelah saudari mempelajari subjek pembelajaran berkhidmat ini, adakah pembelajaran ini membawa perubahan kepada kehidupan saudari? Setelah mempelajari subjek ini, subjek ini telah membawa satu perubahan yang sangat besar di dalam diri saya, di mana pada sem lepas iaitu semester 3, saya membuat kerja dengan tidak teratur sebab kerana tiada perancangan untuk diri saya sendiri. Setelah mempelajari subjek ini, saya dengan lebih teratur menyiapkan assignment saya. Hal ini kerana di dalam service learning terdapat 5 step untuk melaksanakan sesuatu program. Sebagai contoh, dari awal penyiasatan sehingga hari pelaksanaan program. Dan daripada sini saya belajar merancang, membuat satu jadual yang lebih sistematik dan teratur untuk menyiapkan assignment saya. Sebagai contoh, sebelum menyiapkan assignment, saya akan membuat perancangan, iaitu pada langkah pertama apa yang harus saya buat, langkah kedua dan langkah ketiga dan seterusnya. Misal kata, jika satu soalan itu saya tidak faham,
saya akan menanyakan kepada kawan-kawan sekelas saya. Selain itu, saya turut menganalisis soalan yang diberikan oleh pensyarah supaya saya tidak membuat kesalahan semasa menyiapkan assignment ini, kerana setiap kesalahan ini walaupun sekecil contohnya daripada segi bahasa, ia akan merosakkan ataupun mempengaruhi markah keseluruhan subjek yang saya jawab itu. Seterusnya, di dalam service learning ini ada satu step di mana ia dinamakan sebagai refleksi diri. Refleksi diri adalah satu perbuatan untuk renungkan kesalahan sendiri. Sebagai contoh, jika terdapat kesalahan di dalam paperwork ataupun perancangan yang tidak teratur di dalam sesebuah program, kita akan menulis dan menyenaraikan di sehelai kertas. Maka dari ini kita akan menganalisis daripada kesalahan itu supaya mencari jalan penyelesaian. Maka ini service learning sangat-sangat membawa perubahan di dalam kehidupan saya, kerana dari sinilah saya belajar kesilapan, dan kesilapan itu boleh diselesaikan supaya kita tidak mudah untuk berputus asa. Menulis dan menyenaraikan di sehelai kertas. Maka dari ini kita akan menganalisis daripada kesalahan itu supaya mencari jalan penyelesaian. Maka ini service learning sangat-sangat membawa perubahan di dalam kehidupan saya, kerana dari sinilah saya belajar kesilapan, dan kesilapan itu boleh diselesaikan supaya kita tidak mudah untuk berputus asa. Atas perkongsian pengalaman berkaitan dengan pembelajaran berkhidmat yang banyak memberi perubahan, saya rasa banyak memberi perubahan kepada kehidupan saudari. Begitu juga dengan saya, selain dapat menggunakan kaedah yang kita pelajari dalam kehidupan, kita juga dapat banyak pengalaman apabila menyertai program service learning ini. Seterusnya, soalan yang ketiga daripada saya berkaitan dengan adakah tujuan pembelajaran berkhidmat ini dapat memberi kesenangan ataupun impak positif kepada orang lain, iaitu komuniti atau masyarakat. Itu saja soalan daripada saya. Harap saudari jelas dengan soalan berikut. Tujuan service learning sememangnya memberi kesenangan kepada orang lain. Sebagai contoh, masyarakat saya sendiri, iaitu masyarakat orang asli, kurang kesedaran dalam pendidikan. Saya sangat berharap supaya lebih ramai kawan-kawan saya yang pernah belajar tentang service learning datang membantu komuniti saya. Hal ini disebabkan kerana di dalam pendapatan saya, iaitu kampung orang asli, cuma terdapat sedikit bilangan pelajar orang asli yang berjaya. Dalam 20 orang, cuma seorang yang layak ke universiti. Saya berharap semoga pelajar-pelajar yang pernah belajar tentang service learning tampil membantu komuniti saya. Contohnya dengan mengadakan sebuah program hala tuju pendidikan ataupun program kesedaran pendidikan di dalam kalangan orang asli. Ini disebabkan kerana jika adanya pendidikan, masa depan dapat diubah. Sebaliknya, jika tiada pendidikan ataupun pendidikan yang lebih tinggi, masa depan tidak dapat diubah dan selamanya di dalam takuk yang sama.
Selain daripada itu, batch saya iaitu rakan sekelas saya pernah mengadakan satu program kesedaran vaksin di dalam kalangan rakyat Malaysia. Umum mengetahui bahawa tidak semua orang mengetahui tentang kebaikan vaksin. Setelah adanya program ini, terdapat rakyat Malaysia sedar tentang kepentingan vaksin. Dengan ini, mereka tidak ragu-ragu untuk mengambil vaksin supaya menghindari ataupun tidak terlibat dengan penyebaran virus COVID-19. Di samping itu, rakan sekelas saya juga pernah mengadakan sebuah program yang bertajuk kesan buruk apabila terlibat dalam masalah sosial seperti sugar baby. Hal ini kerana sugar baby adalah satu aktiviti yang tidak sihat di dalam kalangan golongan muda, khususnya perempuan, kerana mereka memahukan satu kekayaan ataupun kehidupan yang senang secara instan. Dengan ini mereka memilih lelaki yang berusia untuk memelihara mereka sebagai perempuan simpanan. Dengan ini mereka dapat memperolehi wang tanpa bekerja keras. Program service learning ini sangat membantu dan memberi kesenangan kepada masyarakat kerana masyarakat tahu dan sedar tentang apa isu semasa yang berlaku. Selain itu, mereka juga dapat membuat keputusan secara rasional kerana telah menerima ilmu pengetahuan yang tidak diperolehi secara sendiri. Ini adalah jasa-jasa baik daripada program service learning kepada masyarakat. Terima kasih atas jawapan saudari berkaitan dengan soalan yang saya tanyakan tadi. Saya lihat banyak kelebihan apabila kita menyertai program service learning ini selain dapat membantu komuniti dan masyarakat. Jadi, soalan yang terakhir yang saya ingin ajukan kepada saudari panel kita pada hari ini berkaitan dengan saudari merupakan pelajar yang pernah mengikuti kursus pembelajaran berkhidmat ataupun service learning. Macam saya tahu, pembelajaran ini banyak meningkatkan kemahiran. Sebagai contoh, kemahiran insaniah dalam diri. Jadi, bolehkah saudari berkongsikan apakah yang saudari dapat apabila menyertai kursus service learning ini? Itu sahaja soalan daripada saya. Melalui pengalaman saya, service learning iaitu pembelajaran berkhidmat, bukan semua pembelajaran berkhidmat dapat menyelesaikan masalah. Sebagai contohnya dalam isu pembuangan sampah. Di dalam UPSI sendiri, terdapat sampah sarap yang berlonggokkan di tepi tong sampah. Ia bukannya satu sampah tetapi banyak sampah sarap yang berlonggokkan di tepi tong sampah. Malah, tiada satu orang mahasiswa ataupun mahasiswi yang sudi mengutip sampah ini untuk dimasukkan ke dalam tong sampah. Ini membuktikan service learning yang dijalankan tidak berkesan. Walaupun di persekitaran UPSI telah menampal banyak signboard yang bertulis dilarang membuang sampah secara merata-rata. Selain itu, di tepi jalan pun terdapat sampah sarap yang berlonggokkan. Ini membuktikan masyarakat masih tidak sedar walaupun service learning telah dijalankan di dalam kawasan itu. Sebagai contoh, ada papan tanda yang meletakkan dengan tulisan dilarang membuang sampah merata-rata, tetapi
Terdapat juga sampah sarap yang berlonggokan di tepi jalan. Ini membuktikan masyarakat masih tidak sedar walaupun program kebersihan alam sekitar telah dijalankan. Hal ini kerana service learning adalah memberikan kesedaran kepada masyarakat, tetapi tidak semua masyarakat sedar tentang kesedaran yang diberikan daripada program service learning. Contoh yang kedua adalah isu cyberbully masih lagi tidak dapat diatasi dalam kalangan rakyat Malaysia, khususnya dalam kalangan pelajar. Sebagai contoh, di ruangan Facebook di UPSI Confession terdapat luahan pelajar yang tidak dapat mengakses internet semasa belajar secara atas talian. Kemudian datang pula pelajar Universiti UPSI yang memberikan komen yang tidak selayaknya dengan mengatakan terdapat pelbagai alasan yang diberikan oleh pelajar itu. Maka terjadinya cyberbully di internet kerana terdapat pelajar yang memberikan komen yang negatif berkaitan isu masalah pelajar itu mengadu di UPSI Confession. Ini membuktikan service learning yang dijalankan oleh para pelajar tidak berkesan kepada masyarakat yang lain. Kesimpulannya, service learning memberikan manfaat kepada pelajar universiti supaya dapat menolong masyarakat yang memerlukan bantuan. Jika ada terkasar bahasa ataupun tersilap cakap, saya memohon maaf. Semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada orang lain. Sekian, terima kasih. Dengan pembelajaran berkhidmat atau service learning ini. Atas segala perkongsian dan pengalaman yang saudari perolehi, sedikit sebanyak saya dapat tahu pengalaman yang saudari perolehi. Terima kasih kerana mempunyai masa berkelapangan kerana dapat menjayakan program ini. Itu sahaja daripada saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Bye.